Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sambung semula kuliah kita ini setelah kita tertangguh sekitar 3 minggu kerana perkampungan sunnah. Kita ganti dengan Raf'ul Malam bagi 3 siri, dan saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih banyak-banyak, jazakallah atau jazahullah khairan katsira kepada Al-Fadhil Ustaz Khairul Ikhwan yang telah menjadi imam bagi satu tempoh di negeri Perlis ni, dan beliau telah pulang ke negeri Kelantan, dan insyaAllah mungkin bulan puasa daripada masa ke semasa beliau masih datang ke sini. Apapun saya ucapkan terima kasih di atas sumbangan beliau dalam tempoh sepanjang beliau menjadi imam di Masjid Alwi. Dan demikianlah hidup, ada yang datang dan ada yang pergi. Tak ada manusia yang kekal, dan kita juga apabila kita masuk ke satu-satu tempat, kadangkala tempat itu sangat indah bagi kita, tapi kita terpaksa meninggalkannya kerana keadaan-keadaan persekitaran yang tertentu ataupun sebab-sebab yang tertentu. Seperti kita pergi ke sekolah, walaupun kita sayang kat sekolah kita 6 tahun, kita kena keluar. Kita tak boleh tunggu sekolah sampai selama-lamanya. Demikian kita masuk kerja, walaupun kita hebat, kita kena ada masa yang kita pencen. Demikian waktu manusia, ada yang datang dan pergi. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Demikian itu adalah hari-hari yang kami jadikan silih berganti di kalangan manusia. Ada hari kita mungkin sihat, hari yang berikutnya kita tak sihat. Ada masa orang suka dengan kita, ada masa mungkin sebaliknya. Manusia kena melalui jalan ini. Kalaulah manusia memikirkan untuk selama-lamanya kekal atas dunia ini, maka dia akan menjadi orang yang paling kecewa sekali dengan dunia. Kerana dunia adalah mata'un ghurur. Dunia adalah perhiasan yang menipu kita. Kita muda dan akhirnya kita tahu kita juga berubah usia. Daripada wajah yang cekang kemudian kita berkedut. Daripada tubuh yang sihat kita mula sakit-sakit. Sehebat mana pun kita, sehebat mana pun orang memperkatakan tentang jasa kita, satu hari manusia terpaksa melupakannya. Ataupun kalaupun ia kenang, manusia terpaksa berhadapan dengan realiti semasa itu. Ramai tokoh-tokoh yang hebat yang telah menyumbang bagi sesuatu kaum dan bangsa, akhirnya hanyalah tinggal nama jalan, nama bangunan yang diberikan untuk mengenang mereka. Datang orang baru dengan cara yang baru. Kalau sekiranya kita ingin membuat nama di atas dunia ini, kita sentiasa akan kecewa. Tetapi jika kita ingin buat pahala, mudah-mudahan kita tak kecewa. Walaupun manusia lupa, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lupa. Walaupun mungkin datang lagi berapa puluh tahun lagi orang dah tak kenang kita, hanya buku sejarah menyebut kita barangkali. Tapi Allah Azza wa Jal tidak pernah lupa.
Jika sekiranya kita bagus, walaupun orang kata kita tak bagus, dan Allah mengetahui kita itu bagus, baik di sisinya, kita tidak akan kecewa apa-apa apabila kita pulang kepadanya. Jika kita tidak bagus, kita tidak ikhlas, walaupun orang memuji kita dengan segala pujian, diberikan dengan segala gelaran yang baik-baik, jika di sisi Allah kita tidak baik, kita tetap tidak baik. Ramai orang yang mengejar namanya, mereka telah kecewa dalam proses mengejar nama di dunia ini. Ada orang yang tidak mengejar namanya, nama mereka terpahat dalam persada sejarah. Umar bin Khattab, dia memerintah, namanya hebat, di sisi Allah juga hebat. Ada orang tidak memerintah, tapi sekadar menjaga kuda bagi tuannya sahaja, seperti Uwaisul Qarni. Namanya disebut di dalam hadis, dia dikenang, tidak ada jasanya kepada pembinaan ketamadunan negara dan seumpamanya. Dia hanya barran, seorang yang sangat baik kepada ibunya. Lalu dia dikenang di dalam hadis sebagai contoh yang baik, seorang yang mustajab doanya di sisi Allah Jalla wa'ala. Sehingga Umar bin Khattab yang hebat itu meminta supaya dia beristighfar kepada Allah, memohon keampunan untuk Umar bin Khattab. Dalil kepada tawadhu'nya Umar, dalil kepada para sahabat mempercayai perkhabaran Nabi, dalil kepada mustajabnya doa Uwais, sekalipun dia hanya seorang penjaga kuda yang tidak pernah dikenali oleh orang ramai. Maka hidup datang dan pergi. Jika kita tak mau kecewa dengan hidup ni, kita betulkan niat kita daripada awal lillahi ta'ala. Sebagai insan, manusia memang terganggu selalu perasaannya. Kadang-kadang dia fikir tentang jasanya, kadang-kadang dia fikir tentang sumbangannya. Tetapi jika dia membetulkan, ya Allah, jadikanlah segala amalanku ini untukmu dan ampunkanlah kekurangan dan kecacatan yang ada pada diriku. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua menyumbang kepada umat ini dengan kadar yang kita mampu, bukan sangat kerana umat, hakikatnya kerana kepentingan diri kita sendiri dengan Allah Jalla wa'ala. Kita buat sumbangan membangunkan umat, berdakwah, mempertahankan agama, hakikatnya bukan kerana orang lain. Kalau orang tanya, hang ada kepentingan diri kerana itu? Ya, memang ada kepentingan. Kepentingannya supaya dapat pahala untuk aku dan selamat aku daripada neraka. Memang kepentingan diri. Kepentingan diri bukan untuk di sini. Kepentingan diri kita ketika bertemu dengan Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan Allah rahmati. Dan kita ucapkan terima kasih kepada siapa saja yang telah menyumbang. Kerana Nabi SAW kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, man sana'a lakum ma'rufan fakafi'u fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta tarau annakum kafa'tumu. Siapa buat kebaikan kepada kamu, balas jasa dia. Orang buat baik kat kita, kita balas. Dulu dia tolong kita, kita tolong dia balik. Tapi Nabi kata, jika kamu tak ada apa nak tolong dia, kamu doalah untuk dia supaya sehingga kamu rasa kamu dah benar-benar dah boleh balas dah jasa dia. Jadi kita dalam hidup ni banyaklah orang yang buat baik. Nak boleh kita jadi sampai hari ini ni, tak tahulah berapa ramai, daripada cikgu, daripada mak kita, daripada adik-beradik kita, daripada kita pergi sekolah, daripada tukang kebun sekolah tu yang barangkali tolong kita,
daripada cikgu-cikgu sekolah, cikgu besar sampai kita membesar, daripada kita patut kita masuk universiti, kita kerja, bapa kita, segala manusia yang telah tolong kita sehingga kita pun lupa nak senaraikan nama mereka, tak dapatlah untuk kita balas jasa mereka. Maka kita pun doa kepada Allah antara kita dengan Allah, ya Allah, bagilah balasan yang baik kepada orang-orang yang telah buat baik kepada kita. Sebahagian mereka telah pun mati, meninggalkan kita, tak sempat untuk kita terima kasih pada mereka. Bahkan sebahagian mereka mungkin kita kritik mereka hari itu, kita marahkan mereka kerana kita salah faham tentang maksud mereka. Allah tidak maha mengetahui maksud setiap dada hambanya, kerana Allah itu basirun bil ibad. Allah sangat basir, sangat nampak, sangat tahu segala apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Kita tak tahu terima kasih pada orang, sedangkan Allah suruh kita terima kasih. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tak terima kasih kepada manusia, tak terima kasih kepada Allah. Maka kita pun tak tahu nak terima kasih. Banyak sangat kita doalah untuk mereka. Sebab itu para ulama dahulu mereka baca kitab, mereka doakan kepada musannif, tuan punya kitab. Hatta tuan punya kitab ni jasa dia kepada kita untuk kita boleh baca. Qala musannifu rahimahullah, kita doa berkata la musannif, semoga Allah rahmati dia. Kita doakan kepada guru-guru kita. Arab kata man 'allamani harfan sartu lahu 'abdan. Siapa ajar aku satu huruf, aku jadi hamba dia. Betapa pentingnya untuk manusia membolehi ilmu. Setiap huruf yang boleh kita baca hasil daripada orang yang ajar. Dan banyak jasa manusia pada kita, maka berdoalah kita untuk orang lain juga, insya-Allah. Bagi kawan-kawan kita yang dah datang dan pergi, kita doakan untuk mereka dengan kebaikan, insya-Allah. Wa 'ani ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dubighal ihabu faqad tahur, akhrajahu Muslim. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yakni Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dubigha, apabila didubigh. Dubigh ni sertu. Dulu bahasa orang tua-tua lama tu dia panggil samak kulit. Anjing satu pun dia panggil samak ya. Ada terjemah kat tuan-tuan kitab-kitab Melayu ni, dia kata apa? Ha? Sertu ke samak? Ha? Dia kata samak. Tak apa. Sekali kita hurai. Idza dubighal ihab, idza dubighal ihab, apabila disamak ataupun disertu. Al-ihab, kulit yang belum disamak lagi. Kalau dia telah disamak ataupun telah disertu, dia madbuh. Kata dia faqat, kata Nabi SAW, idza dubighal ihab, apabila telah disertu ataupun disamak ihab, kulit, faqat tahur, maka dia telah menjadi bersih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan diriwayatkan juga oleh ashabus sunan yang lain, An-Nasa'i, At-Tirmizi, dan hadis yang hampir sama diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan selainnya yang mengandungi makna yang hampir sama. Hadis ini daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan Ibnu Abbas kita telah sebut tentang diri dia, iaitu Abdullah bin Abbas, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang faqih.
yang pandai di dalam tafsir, dan seorang sahabat Nabi, dia ni sepupu Nabi SAW. Syiah ni dia angkat Ali, dia tak Ali sepupu Nabi, tapi Ibn Abbas pun sepupu Nabi juga. Tak, Ibn Abbas dia tak angkat. Ibn Abbas sepupu Nabi, anak daripada Al-Abbas. Nabi SAW sayang ke Al-Abbas. Al-Abbas beriman dengan Nabi SAW. Abu Talib, bapa Ali bin Abi Talib, di sisi majoriti ahli sunnah dia tak masuk Islam, walaupun di sisi Syiah Abu Talib di Islam. Tapi di sisi majoriti ulama ahli sunnah, ada juga di kalangan ulama ahli sunnah yang kata dia Islam, tapi majoriti kata Abu Talib tak masuk Islam. Al-Abbas masuk Islam, walaupun lewat, Al-Abbas masuk Islam. Al-Abbas masuk Islam. Anak dia Abdullah ni muda lagi, masa tu budak-budak lagi dia dengan Nabi SAW. Dia budak-budak lagi masa Nabi, pada akhir hayat pun dia masih budak-budak, sekitar 7-8 tahun umur dia ketika itu. Dia kata, Nabi kata, apabila telah disertu, dubir ni maksudnya kulit tu telah dibersihkan segala kotoran kulit tu. Kotoran yang dimaksudkan ini ialah dia panggil mask, benda yang melekat di kulit ni seperti daging, lemak, dia kena buang. Bagaimana nak buang? Dalam hadis-hadis Nabi SAW, Nabi sebutlah, dia dibuang dengan dalam macam-macam orang dulu buat. Dia dibuang dengan garam, dia dibuang dengan kulit, dengan daun pokok. Zaman hari ni macam mana nak buat sertu ni? Boleh pakai bahan kimia ke, pakai apa, tak kisah. Yang penting hilang segala kotoran, iaitu daging, lemak dan seumpamanya. Apabila disertu, katanya faqat tahur, maksudnya telah bersih. Maksudnya apa? Maksudnya sebelum disertu dia tak bersih. Ini kita kena faham. Kulit ni kulit apa? Kulit binatang lah, takkan kulit orang. Kalau yang tu pun nak kena raib, jadi payah lah. Kulit ni mesti kulit binatang, bukan kulit pokok lah. Binatang ni ialah binatang yang mati dalam keadaan najis. Kalau binatang itu mati dalam keadaan dia disembelih, maka dia tak perlu sertu, sebab dia bersih, dia kebersihan dia tak perlu disertu. Kita sembelih lembu, asal dia dah marah pula. Pantang sebut. Kita sembelih kambing, kita sembelih unta, maka semua binatang yang kita sembelih ni, dengan tulang dia pun boleh buat sup, dengan mata dia pun kita boleh makan, apa saja yang daging dengan kulit pun boleh buat kopok, boleh makan. Yang ni tak ada persoalan. Yang tu tak mungkin Nabi kata, sebab Nabi kata bila disertu maka dia bersih. Yang tu bersih daripada awal, bersih daripada asal, maka yang tu tak masuk tajuk. Kalau lembu tu orang sembelih, kulit dia kemudian kita nak pergi buat apa semua, tak ada masalah. Karena kalau ada daging-daging di bekas daging di kulit lembu tu pun, daging tu halal, daging halal. Nabi bercakap benda yang asalnya tak bersih. Benda yang asalnya tidak bersih ni ada berapa? Ada beberapa jenis kategori. Yang pertama, kemungkinan binatang yang dimaksudkan itu ialah binatang yang mana dia asalnya boleh makan, tapi mati dalam keadaan tak sembelih. Contoh seperti lembu mati tak pasal-pasal. Lembu banyak ada dah tak mau makan, duk biar saja, kan? Orang lain nak makan pun marah. Lagi marah pula. Kan?
ataupun mati lembu tu. Ambil kulit lembu tu, kita ambil, kita pergi sertu dah. Di kulit tu, bila kita buang kulit dia, lembu ke, kambing ke, unta ke, tentulah ada lemak, daging, kesan daripada badan dia yang asal. Lemak daging yang ada pada badan yang asal adalah bangkai, sebab dia mati tidak disembelih. Faham kan? Jadi dibuang benda itu, lalu digunakan kulit tu, dijemur, dia apa, semua diguna. Macam mana mereka nak kira? Mereka kira apabila diletakkan air dan seumpamanya, taklah dia naik balik segala kebusukan tu. Dia boleh, dia bersih, dia boleh minum air bersih, air taklah keluar lemak-lemak dia, mesti buang. Kalau tidak, najis ada di situ, tidak sempurna proses dibar, proses sertu ataupun proses samak yang tuan-tuan sebut tu. Satu lagi, boleh jadi maksud binatang ni, tadi binatang yang boleh dimakan, boleh jadi maksud binatang ni binatang yang boleh dimakan dan yang tak boleh dimakan. Yang boleh dimakan ni apa? Bukan boleh memakan, semua binatang boleh makan. Kalau dia tak boleh makan, dia nak hidup macam mana? Orang tanya, apa nama, singa boleh makan? Boleh makan lah. Kalau tanya boleh dimakan ke tak? Tu bab lain. Okey. Binatang yang boleh dimakan ialah maksudnya ialah binatang yang menjadi halal dagingnya ataupun menjadi halal binatang itu dengan sembelihan syarak. Bila kita sembelih, dia halal. Ini satu kategori binatang. Bahagian kedua ialah binatang apa saja. Kita pergi dalam hutan di Afrika, cuti-cuti tengok-tengok, kita pun pergi Afrika. Pergi Afrika tengok masuk hutan dia, tengok ada rimau baru je mati. Kita pun ambil pisau, belah rimau tu, ambil kulit dia, buat balik. Cuci kulit dia elok-elok dengan bubur bahan kimia ke apa ke, bersih. Kita ambil kulit tu buat baju. Kan, kalau nak beli mahal. Tuan-tuan pernah tengok baju bulu hak mahal? Sebenarnya cerita tuan-tuan kan, oh saya tengok mahal, pergi dia orang pergi beli. Selai kecilnya budak-budak hak 5 tahun tu, hak bulu 11,000 pound, lebih kurang 50,000 ringgit Malaysia, 60,000 ringgit. Hebat. Hebatnya apa ke? Yang beli, yang mampu beli tu orang Malaysia, tu lagi hebat. Kita balik pada Afrika tadi, kita ambil harimau tu, kulit harimau tu kita buat. Harimau ni, kulit ni boleh pakai ke tak? Harimau ni binatang yang tak boleh dimakan. Kalau kita jumpa harimau, kita sembelih makan, tak boleh. Kata hari ni ingat nak makan harimau ya? Tak boleh. Kan? Pasal harimau ni termasuk dalam binatang. Okay. Boleh tak dia makan? Boleh tak kulit dia kita guna? Setelah satu, sebab apa boleh? Sedangkan dia makan tak boleh. Karena telah disamak. Itu pendapat kaul yang tuan-tuan beritahu. Tuan-tuan telah keluarkan fatwa tentang hal ini. Kalau begitu, maka soalan yang berikutnya, kalau orang pergi ambil kulit khinzir, boleh tak kulit khinzir bukan nak makan, nak digunakan, ambil buat kasut? Boleh ke tak? Tak. Pasal apa tak boleh? Pasal daging khinzir haram. Tadi daging rimau haram, kata boleh. Dia haram saja, bukan najis harimau. Tapi bila dia mati tu, daging dia jadi bangkai. Harimau tak sebut dalam Quran. Tu boleh makan. Demikian para ulama membincangkan masalah ni.
Kalau boleh hak ni boleh tak? Kalau boleh yang ni boleh tak? Okey. Di sana ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama ialah golongan yang menyatakan bahawasanya dibagh ini membersihkan kulit zahiran wa batinan, bersih kulit. Ini berdasarkan kepada hadis yang kita baca ni. Itu dulu. Kulit yang kotor boleh dibersihkan dengan dibagh, dengan sertu ataupun samak tadi. Di sana ada pula pendapat yang kata tak boleh, sertu tak boleh, hanya binatang yang sembelih yang kita boleh ambil kulit dia. Ini pendapat golongan Hadawiyah daripada aliran dalam mazhab Syiah, tapi mereka berpendapat tak boleh. Ini tak boleh, kata mereka, kerana hadis berkenaan, hadis dalam hal ini adalah dibatalkan. Bukan saja Hadawiyah berpendapat, kan termasuk juga di kalangan para ulama. Mereka kata, sebahagian di kalangan para ulama, mereka kata sebelum akhir hayat Nabi ada bagi arahan tak boleh. Namun hadis itu tidak kuat. Hadis yang menunjukkan bahawasanya Nabi SAW kata kulit apabila disertu ini boleh diguna banyak. Bukan saja Ibnu Abbas, Salamah bin Muhabbiq, dia juga diriwayatkan juga oleh Ummu Salamah, Anas bin Malik, dan ramai lagi yang meriwayatkan benda yang sama. Tak mungkin. Tak mungkin. So kulit boleh, bila disertu boleh dipakai. Cuma kulit binatang apa? Yang ni jadi masalah. Pendapat yang pertama bahawasanya ada menyatakan sertu ini menyucikan semua kulit, termasuk kulit khinzir. Jangan pakai lagi, dengar dulu. Ini antara yang beri pendapat ini ialah Abu Yusuf. Abu Yusuf dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, Abu Hanifah tonggak dia. Dua tokoh dia paling besar yang apit tonggak ni, Al-Qadhi Abu Yusuf, dan yang kedua Muhammad Hasan Al-Syaibani. Ni orang besar mazhab Hanafi. Dia kata bersih semua, termasuklah kulit khinzir, masuk sekali, berdasarkan hadis ni. Termasuk yang sokong pendapat dia Daud Al-Zahiri, mazhab Zahiri. Kita sebut itu kan, ada mazhab Zahiri, Daud Al-Zahiri, dia pun sokong. Termasuk zaman moden ni Yusuf Al-Qaradawi, dia pun kata, bukan kata boleh makan, setengah orang kata Yusuf Al-Qaradawi kita boleh makan khinzir. Tu orang suruh mengaji tak mau, hampir mana orang suruh mengaji hampir isap rokok. Dia kata bukan boleh makan, dia kata bila dah bersih macam tu, semua binatang, tak kira binatang apa pun, rimau, singa, gajah, lembu, buaya, termasuk khinzir, iham tu bila dia cuci tu boleh. Pendapat yang kedua kata semua boleh kecuali khinzir, dan saya tak boleh. Salah satu sebab mereka kata tak boleh kecuali khinzir, Abu Hanifah kata sebab khinzir tak ada kulit. Tapi sebenarnya pendapat dia kata khinzir tak ada kulit tu tak tepat lah, ada kulit khinzir ni, tidak orang buat kasut je nak. Tapi sebahagian para ulama menyatakan kecuali khinzir, sebab binatang lain tu dia memang binatang tu tak boleh makan. Tapi khinzir ni ada nas dalam Quran di mana Allah sebut fa innahu rijs,
Sesungguhnya khinzir itu adalah rijis, najis, keji. Rijis ni rijisun, rijisun, dia kata rijisun ni maksud jijik. Jadi yang ni ada Allah sebut. Al-Imam Syaukani dia tafsir fa innahu rijis, maksudnya sesungguhnya ia haram, tapi tafsiran ni tak kuat. Dia haramkan. Allah kata qul la ajidu ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijis. Katakanlah aku tak dapati apa yang diwahyukan kepadaku haram untuk orang memakannya kecuali bangkai ataupun darah yang mengalir ataupun daging khinzir. Fa innahu rijis, karena dia adalah rijis. Kalau kita terjemah kalau dia adalah haram, nak buat apa dah, tadi dah habaq dah ayat tu kata haram. Jadi mesti masuk keji, jijik. Jadi pendapat kedua kata kulit lain semua okey, khinzir tak. Okey, pendapat tu. Jadi pendapat hak berikutnya nak main macam mana? Cuba tuan-tuan fikir, hak tuan-tuan duk mengaji dah sebelum ni. Kalau kata khinzir tak boleh, ingat tak? Mazhab Syafi'i dia kata apa? Kalau sekiranya anjing kena basuh 7 kali, khinzir pun kena. Pasal khinzir lebih teruk daripada anjing, kan? So dia kaitkan khinzir dengan anjing. Maka dalam mazhab Syafi'i dia kata semua boleh kecuali khinzir dan anjing. Jilat tak boleh, khinzir tak boleh tau. Jadi khinzir dengan anjing tak boleh. Pendapat yang lain menyebut bahawasanya hadis ni, ni pendapat ni Ibnu Taimiyah dia main pendapat ni. Saya tak tahu Ibnu Taimiyah dia luas dalam banyak masalah, tapi tang bab ni dia pilih pendapat hak saya nak sebut ni yang agak sempit sikit. Dan Muhammad Saleh Ibn Utsaimin dan ramai ulama-ulama dalam mazhab Hambali, kerana mereka cenderung kepada aliran ahli hadis ni, dia pilih pendapat ni. Dia kata yang dimaksudkan dalam hadis ni hanyalah haiwan yang halal dimakan. Maksudnya kalau dia mati dalam keadaan bangkai, tapi dia asalnya boleh kita makan kalau kita sembelih, seperti bangkai lembu, bangkai kuda, bangkai apa ni semua. Kulit haiwan ni kalau disertu boleh digunakan. Ini pendapat yang keempat yang saya sebut. Jadi alasan mereka apa? Alasan mereka kata sebab hadis ni diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Hadis ni ada kaitan dengan kambing Maimunah. Kambing Maimunah ni Maimunah bintu Harith, iaitu isteri Nabi SAW, Ummul Mukminin. Maimunah bintu Harith, kambing dia mati jadi bangkai. Maimunah bintu Harith ni mak saudara Ibnu Abbas belah mak. Arab ni dia lain. Orang Melayu semua mak saudara. Mai belah utara ni dia panggil mak menakan lah. Mak menakan, tak cari tak makan, kata mak menakan lah. Mak menakan, kita tak ada apa mak saudara belah ayah, mak saudara belah mak. Kataan dia mak saudara sajalah. Mak saudara. English pun auntie, uncle sama. Arab ni dia lain. Dia kalau belah pak dia panggil am, perempuan ammah. Kalau belah mak dia panggil khalah. Jadi Arab ni dia sebut kataan, kita tahu dia belah mak belah pak. Dia tak payah mak saudara sebelah ibunya, tak payah.
Satu perkataan mewakili makna. Mewakili makna. Tentu kelebihan bahasa Arab lah, sebab tu dia turun Quran dalam bahasa Arab ni. Okay. Kambing Maimunah mati, lalu Nabi SAW kata, alastamta'tum bi'ihabiha fa inna dibaghal adim tahur. Kenapa kamu tak ambil kulit dia? Kerana bersihkan kulit dia, sertu menyucikan kulit. Jadi kata mereka, hadis ni ada kaitan dengan ulasan Nabi terhadap suatu benda, iaitu kambing yang bangkai tu. Kambing ialah binatang yang asalnya halal dimakan. Asalnya halal dimakan. Jadi dia kaitkan makna hadis ini dengan sebab hadis. Sababul wurud yang kita, sebab urut hadis. Macam dia buat contoh, macam Nabi SAW kata, laisa minal bir as-sawmu fi safar. Bukan sesuatu yang baik berpuasa ketika musafir. Dia kata Nabi bukan maksudkan semua. Nabi maksud kepada kejadian di mana satu orang telah pitam kerana berpuasa semasa bermusafir dengan Nabi SAW. Jadi Nabi kata bukan baik puasa masa musafir. Maksudnya kalau sampai jadi macam dia tu. Kalau kita musafir, kita puasa, tapi kita tak sampai pitam macam tu, okey lah. Jadi dia kata, dia orang andaikan. Dan kita hendaklah tahu, sebab hadis ni ada kala kait hadis, kadang-kadang tidak kait hadis. Maka ulama kadang-kadang khilaf dan nak meletak sebab ni ada kaitan tu pun tak. Ulama-ulama yang lain kata sebab ni tak ada kaitan. Pasal Nabi kata idza dubigh al-ihab. Nabi kata apabila sertu kulit, ayyuma ihabin dubigh, mana saja kulit yang disertu lah, mana lain. Nabi kata mana saja, kau rangkumi semua. Jadi ada ada beberapa kaul di sini yang mana yang menjadi perbincangan dan pegangan di kalangan para ulama. Iaitu kita balik, iaitu yang pertama, bila kita tengok pendapat yang paling luas sekali, pendapat apa? Abu Yusuf dalam mazhab Hanafi menyatakan hadis ni merangkumi semua kulit dengan syarat kena dubigh. Termasuklah kulit khinzir. Sebab itu bila kita dengar ada orang bagi pendapat tu, kita kata pendapat ni sesat betul. Jangan. Ada toki besar duduk situ tu. Abu Yusuf Daud Al-Zahiri, dan kalau baca dalam buku Dr. Yusuf Al-Qaradawi Fiqh Taharah, dia pun sokong pendapat ni. Kita tak mau tak apalah. Artinya apa? Kalau dengar ada orang buat, artinya ada kaul yang dia pakai lah. Tapi kita nak tengok macam mana. Pendapat yang kedua, semua kecuali khinzir. Yang ni saya tengok macam ada hujah, sebab nas ayat tadi, fa innahu rijs. Macam khinzir ni, benda ni macam agak sensitif, sebab Quran sebut dia khusus ni, tak boleh, fa innahu rijs. Macam mana kulit dia nak pergi buat barang pula? Pendapat yang ketiga tadi, hak mana masyhur semua orang, iaitu adalah semua kulit kecuali anjing dan khinzir. Jadi kalau tengok ada orang jual tali pinggang kulit ulang, boleh tak? Tengok ada orang jual baju kulit beruang, boleh tak? Boleh lah. Bagi pendapat yang kedua, pendapat yang ketiga ni.
Pendapat yang tadi yang kedua kecuali khinzir, yang ketiga kecuali khinzir dan anjing. Ini dalam mazhab Syafi'i. Yang keempat tadi dia kata pendapatnya ialah syarat binatang tu kena boleh makan tu. Kulit buaya, okey, orang Sudan makan lah. Termasuk dia kata haiwan laut, dia boleh makan, haiwan tak apa. Tapi yang pentingnya kalau haiwan tu tak boleh dimakan, kulit beruang, kulit singa, kulit harimau, semuanya tidak boleh, tak bersih. Tidak bersih ni maksudnya apa? Maksudnya kalau kita bawa pergi semayang, semayang tak sah. Itu maksud mereka. Kalau kita letak bekas makan, kita bubuh dalam tu, kita bubuh bekas makan. Misalnya daripada kulit tu, kita pergi bubuk kacang dalam tu, kita makan, najis. Sebab dia telah bersentuh dengan najis makanan itu. Ini. Tetapi kalau kita jadikan bekas kulit itu untuk meletak benda yang kering, maka tak menjadi masalah. Kita bubuh beras kering, kita bubuh dalam bekas kulit, lepas tu kita tuang, kita basuh balik beras tu. Dan lagi pun pada asalnya dia kering, dia panggil ajaf bijaf, kering bersama dengan kering, jadi tak menjadi masalah. Tak menjadi masalah. Ini adalah beberapa pendapat ulama bagi hadis yang kita bincang ni. Maka pendapat yang paling warak, kalau nak ikut warak lah, yang menghadkan hanyalah kepada haiwan yang dimakan. Pendapat yang agak luas sikit, semua haiwan lah, kecuali anjing dan khinzir. Saya ingat yang ni lebih selamat lah. Yang ni lebih selamat. Pendapat yang luas sangat, termasuklah khinzir. Pendapat ni tidak majoriti di kalangan ulama. Cumanya kalau ada orang yang mengamalkannya, di atas dasar dia pegang dengan pahaman ini, kita tidak menyatakan ianya sesat. Cumanya oleh kerana hubungan kebersihan ini membabitkan kita dengan Allah Jalla wa'ala, salat dan makan, maka mencari jalan yang lebih warak adalah lebih baik, kerana bukan ada satu keperluan pun untuk kita pakai kulit khinzir dan seumpamanya. Maka pendapat itu biarlah ia menjadi satu pendapat. Namun begitu, jika ada orang pakai, dia pula berhujah dengan kita, bagilah kita tak payahlah kata bagi aku hang memang kapiak, tak boleh lah. Yang tu biarlah geng set hat mula kapi tu, biar kat dia. Dia kira macam tu. Tapi kita yang matang di dalam mempelajari fiqh ni, kita tahu keluasan tujuan fiqh ni macam ni. Baca hadis Nabi, Nabi kata banyak tu. Ulama ni dia tafsir hadis ni. Semua ulama yang tafsir hadis ni bukan nak lawan Nabi. Semuanya tafsir kerana nak cuba faham maksud Nabi. Kita yang tahu hadis ni semua beramal benda yang kita rasa kita dengan Allah Ta'ala ni lepas. Bukan nak pergi, nak tunjuk, nak pergi berhujah. Kita lepas kerana benda pabit ke amalan. Khinzir umpamanya, oleh kerana banyak majoriti ulama kata no, ada ayat Quran ni fa innahu rijs, kita boleh elak. Buat apalah kita nak pergi cari kasut tu. Tapi kalau satu orang pergi pegang khinzir yang telah disertu, adakah dia perlu balik basuh dengan 7 kali? Dia tak perlu. Apatah lagi dia pergi di kedai tengok-tengok, oh kulit khinzir, tangan dia pun kering, tidak menjadi masalah. Bahkan kalau di sisi Abu Hanifah tadi, di sisi Abu Yusuf, hatta kalau basah pun ia telah disertu, tidak ada lagi kesan-kesan daging dan seumpamanya, dia adalah dibolehkan. Okey. Timbul soalan, bagi golongan yang kata kulit ni, jika sekiranya
bersihkan ni dia tahur, bersih. Kalau bersih boleh makan lah. Tuan-tuan pergi ke Indonesia, kulit dia buat kopok. Dah bersih-bersih semua, dia buat kopok. Dia buat kopok. Jadi kalau patut orang kata Nabi SAW kata bersih, jadi kita makan. Memang ada di kalangan para ulama yang sampai dia terlebih sikit, dia kata kalau binatang tu asal boleh, tapi yang sahihnya wallahu taala alam tak boleh. Sebab Nabi SAW di dalam hadis, sahabat telah tanya, antaranya sahabat tanya, sahabat kata innaha maitah, wahai Rasulullah, tu bangkai kambing tu. Nabi SAW bagi tahu supaya mereka mengambil ihab, mereka mengambil kulit itu untuk digunakan. So Nabi SAW bukan suruh mereka makan. Nabi kata alastamta'tum bi ihabiha, tidakkah kamu ambil guna daripada kulit dia? Bukan bila sertu tu suruh makan, cuma dia bersih. Bila bersih boleh untuk kita letakkan makanan, air dan seumpamanya, dan kita boleh makan atas bekas berkenaan. Itulah yang dimaksudkan di dalam hadis Nabi SAW. Dan kita akan tengok banyak lagi hadis-hadis Nabi SAW dalam hal ini. Sebab tu bila Nabi ni tak benak makan membazir. Sebab tu bila ada kadang-kadang lembu tengok-tengok keracunan mati, patutnya pergi lapah dia, kulit dia ambil digunakan, ambil guna untuk benda manfaat lah. Zaman dulu orang tak tahu nak guna kulit apa, kasut tak buat, apa tak buat, ambil kulit buat gendang raya, nak sembahyang pukul gendang raya. Dah Allah dah syariat Nabi, dah syariat bang padan dengan azan lah. Tak payahlah. Saya tempat di sebahagian negeri tuan-tuan, pukul gendang dulu baru boleh sembahyang. Kadang-kadang jadi dia tok syiah kena pergi pukul tu, tum pukul. Lepas daripada tu baru boleh bang. Lagi tak pukul tak boleh azan. Bahkan kadang-kadang orang dah azan, lebih azan orang tak pukul gendang, tengah orang azan pukul juga. Ini kadang-kadang bila benda tu masuk ke dalam masjid, dia jadi macam kita pergi kat Masjid Arau tu, ada gendang raya lama, tengok boleh sajalah, bukan satu kenangan yang bagus, kenangan sebagai satu benda yang tak perlulah. Cuma kerana sahabat Nabi dah cadang dah dulu ni, pukul gendang, bunyikan loceng nak panggil orang, Nabi tak mau, akhirnya suruh azan. Dia kata zaman dulu kenalah pukul gendang, sebab kalau azan mikrofon tak ada, orang tak dengar. Zaman Nabi pun mikrofon tak ada, Nabi tak pukul. Maka berpada hari orang tak dengar, sekadar orang yang dengar, dia datang solat. Dia datang solat dengan suara muazzin. Sebab tu lantik muazzin hak suara kuat lah, nak bang, jangan bimbang Allah, letih dia pun kan. Sebab bang ni pun saya kadang-kadang duk teguk lah sakit nak bang, tukar dengan orang bang, hayya ala salah, terlebih Arab, terlebih pedas dia. Bukan salah, ha maksud marilah kepada kebaikan, salih. Lepas tu hak kedua tu hayya alal falah, falah maksudnya tanah lapang. Hak kedua tu hayya alal falah, ha tu hak awal tu dia pergi ambil, pergi bubuh kat awal, dia pergi curi. Hak nombor dua tak ada, dia pergi bubuh, pergi tukar. Jadi hak awal itu salah, hak yang kedua jadi falah. Sepatutnya hak awal tu salah, hak kedua falah. Ini orang hak bang pun kadang-kadang kena betul juga. Dia duk panggil hayya alal falah, mai tanah lapang, mai tanah lapang. Pakai tak mai dah lah. Dia pergi ikut tanah lapang mana. Tak duk dengar pun tak mai, dalam faham pun tak mai, tak faham lagi tak mai. Bang dulu lah. So.
Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita buka pada sesi soalan. Minta terangkan apa itu ilmu rijal. Terima kasih. Ilmu ni dia nak kena belajar. Kalau ikut terjemahan secara literal, ilmu rijal lelaki. Ilmu rijal ilmu lelaki-lelaki lah. Tapi dalam konteks ilmu hadis, ilmu rijal bermaksud ilmu tentang latar, tentang para perawi. Bagaimana mengetahui rawi, latar rawi, keadaan, bagaimana menilai rawi. Dan ini adalah satu ilmu yang qaim bi nafsihi, yang dia adalah satu ilmu yang tersendiri. Karena rawi ini rawi-rawi yang dulu, jadi terpaksa dikaji dia macam mana, siapa yang dia jumpa, bagaimana tahap ingatan, bagaimana jika dia hadisnya bercanggah dengan orang lain, dan berbagai-bagai lagi. Ini satu bab lah, ni kena pergi Center of Sunnah. Kenapa surau boleh tak buat solat Jumaat macam Kuala Lumpur? Ni ada, saya nak sebut tak apa boleh ni, cukup ni masjid dah ada. Cumanya ada beberapa keadaan, ada tempat yang mereka tak keluar Jumaat, seperti pusat koreksional. Mereka sana kita benarkan supaya buat Jumaat di tempat mereka. Bila berlaku kes tentang jam masa Jumaat, khususnya di negeri-negeri yang bandar, dia mengingatkan saya kepada beberapa perkara. Yang pertama ialah ada orang komplain masa sembahyang Jumaat jam. Tapi nak komplain tu pun sebenarnya macam tu lah, ramai. Bukan saja masa sembahyang Jumaat, masa upacara agama lain pun jam juga. Pening sampai tak boleh jalan. Ada yang naik tak padan lagi sembah di tempat ibadat tu, kena sembah atas jalan raya, naik atas jalan raya pula nak angkut benda tu kan, naik atas jalan raya, jadi jam jalan. So ini pun satu masalah apabila jalan raya digunakan untuk benda-benda macam ni. Kalau kata satu pihak tak boleh, hak lain semua mesti tak boleh. Jangan kena tiba time orang Islam ni tak boleh, time orang lain jadi boleh pula. Ini tak adil. Cumanya dia mengingatkan saya tentang satu hal, iaitu dulu saya ada buat satu grant study tentang solat Jumaat di tapak industri. Kita tengok ini di Indonesia, di mana, kerana masjid ni dia akan jadi melimpah begitu banyak orang. Mungkin penduduk setempat tu lebih kurang 2,000. Tapi bila mari Jumaat, semua orang keluar pergi Jumaat daripada kilang-kilang yang bersekitaran. Kalau mereka diizinkan untuk menunaikan salat Jumaat di tempat mereka sendiri, dalam kilang tu ada khatibnya, ada apa, dia tunaikan, buat tanah lapang, dia boleh tunaikan Jumaat. Dia dapat menyelamatkan keadaan kesesakan itulah, sebahagian daripada jalan untuk menyelamatkannya. Jadi mereka tak payah keluar, mereka duduk dalam kawasan tu saja, mereka solat di situ, dan tak boleh lari pergi mana lah, semua kawan-kawan nak tengok, nak sembahyang situ kan. Ini adalah benda yang patut dikaji. Patut dikaji, kerana ada pandangan fuqaha yang membolehkan hal ini, yang membolehkan hal ini. Bolehkah cerai talak 3 sekaligus yang dilafazkan di Kedah dibicarakan di Perlis? Jangan main lagi depa kata apa Wahabi ke apa, agar ia dikira sebagai satu talak sahaja.
Dia begini, jika sekiranya kes itu telah diangkat kepada qadi di negeri berkenaan, mana sajalah, suami dengan isteri, kata suami dia talak isteri dia, talak 3. Aku ni tak boleh sabar lah, aku talak hang 3. Ni jenis Allah Ta'ala bagi supaya 3 ikut peraturan. At-talaqu marratan, talak 2 kali yang kita boleh rujuk. Dia jenis, orang panggil jenis juh. Bagi terus 3, langgar hukum Tuhan. Bila dia bagi 3, ada 2 aliran. Satu kata jadi 3. Sayyidina Umar antara yang pegang. Para sahabat pada Abu Bakar Siddiq dan ramai juga kalangan sahabat yang kata tak boleh, talak satu-satu. Dia talak bini dia. Bini dia kata, abang telah talak 3, kita dah jadi 3 sekarang talak. Jadi kita tak boleh, abang tak boleh rujuk kat saya. Dia kata, walaupun abang sebut 3 tadi abang nak marah, tapi sebenarnya abang ni berpendapat 3 jatuh 1. So, kalau isteri dia kata, betul ke abang 3 jatuh 1? 3 jatuh 1. Isteri dia pun bagilah tengok YouTube ustaz mana-mana. 3 jatuh 1. Isteri dia pun bersetuju dengan pendapat 3 tu jatuh 1. Maka kalau dia nak buat, nak maklumkan kepada pihak lain, qadi negeri berkenaan yang barangkali pakai 3 jatuh 3, dia maklumkanlah 3 jatuh, dia tak habaq, tak payah habaq 3 lah, dia habaq, dia talak berapa? 1 lah. Kalau dia habaq 3, qadi tu akan pakai fiqh yang dia pegang lah. Jadi mereka dah sama-sama mereka setuju 1, habaq 1 berdasarkan apa yang mereka percaya. Ini satu keadaan, bukan bagi jalan keluar saja nak bagi dia, kan? Keadaan yang kedua ialah suami dia kata, abang dah talak, isteri dia kata, abang dah talak saya 3, jatuh 3. Dia kata, tak, sebenarnya jatuh 1. Mana boleh jatuh 1 kalau dah tahu jatuh 1 pasal habaq 3? Saja nak geram tadi, dia kata 3 jatuh 1. Saya tak kira, saya kira 3 juga. Nak kira 3 pasal apa? 3 tak boleh rujuk, sebab tu saya nak kira 3. Cemuih dah hidup dengan abang ni. Misal kata lah kan, jangan buat macam tu. Dia kata kita kira 1, 3. Lalu mereka pergi rujuk ke mahkamah. Mereka berbalah, rujuk ke mahkamah. Bila berlaku perbalahan, keputusan qadi menentukan, kalau qadi itu dia duduk di Kedah misalnya, bukan nak kata dia habaq 3, menanglah isteri dia. Kalau dia di Perlis, dia habaq 1, maka berpihaklah kepada suami dia, kerana apabila berlaku khilaf, dia angkat kepada qadi, qadi memutuskan khilaf dalam hal yang seperti itulah, dalam hal yang seperti itu. Jadi kalau depa benda tu depa rujuk di mahkamah Kedah, dia kena dah qadi putus dah 3-3, kan? Tapi kalau dia tak rujuk lagi, dia pergi habaq 1-1 lah. Ataupun dia terus mai rujuk di ni, kalau dia diperalih, maka berdasarkan kepada hukuman qadi. Faham ke tu? Banyak soalan ni. Saya dah baca tentang pandangan Ibnu Abbas berkenaan ibu mengandung dan menyusukan, anak tidak wajib berpuasa dan memadai dengan membayar fidyah tanpa perlu menggantikan puasa. Bolehkah Datuk huraikan tentang pandangan ni? Perempuan
Ni masalah perempuan mengandung. Lepas perempuan mengandung, apa berlaku? Orang lelaki tak tahu apa berlaku. Tak tahu lepas mengandung berlaku apa. Lepas mengandung salihlah, beranaklah, melahirkan anak. Lepas lahirkan anak, apa berlaku? Menyusukan anak. Taklah lepas lahir anak pergi kerja. Dah lah sampai setengah tu. Lepas lahirkan anak apa? Kena menyusukan anak. Mengandung ni berapa lama? 9 bulan. Mengandung ni perempuan dia relax ke, jadi dia tambah kuat ke, ataupun dia letih? Dia letih. Mudah tak bagi perempuan mengandung puasa? Susah. Okey. Lepas tu salin, lahirkan anak. Lahir tak apalah, tak boleh puasa lah. Habis dah tamat tu dia kena, dia pas boleh solat semua, dia menyusu anak. Bila menyusu anak, isap susu di tubuh dah. Letih kan tak dia? Letih. Berapa lama pula isap susu ni? Kira hak isap betul lah. Ni anak isap. Wah. Nanti tuan-tuan terbayang hak kita soalan nak kawan tu tanya hari tu pula. Ni bukan boleh kira sangat. Okey. Berapa lama? 2 tahun. Ambil lah, katalah dia pulun sungguh hisap ni lebih kurang setahun lah kot, kan? Pulun hisap 9 bulan. Ambil, kata usah ambil 9 bulan, ambil lah kata 5 bulan. 5 campur setahun ataupun campur setahun setengah, dekat-dekat berapa lama tu? Jadi dia pun dalam tempoh tu dia letih. Faham tak ni? Dalam keadaan letih tu, dapat anak pun dah ni, pok tak letih. Itu masalah. Ngandung lah pula dah mak dia. Pasal pok tak letih. Ngandung. Main tadi lagi time. Kalau kena 5 orang anak berturut-turut, berapa lama dia? Berapa tahun tu? Dia kata 10 tahun, 7-8 tahun lah kan. Kalau nak bayar balik puasa 30 kali 7, berapa banyak tu? Dia ambil 5 betul lah. 30 kali 5 apa? 150 hari. Banyak lah. Kena faham senario tu dulu. Orang lelaki tak bahalah, dia relax lah. Aku relax lah. Pasal kebanyakan dia mengandung tak pernah bersalin. Dulu masa dulu slim. Lepas tu main dah jadi 7 bulan. Isteri dah ada lahir anak, dia aduk 7 bulan situ lah. Bulan puasa ni bagi kurang sikit lah. Okey. Sekarang apa pandangan para ulama terhadap hal ini? Apa pandangan para ulama? Di kalangan para ulama ada yang menyatakan bahawasanya mereka wajib untuk ganti puasa dan bayar fidyah. Pandangan ni khususnya dalam mazhab Syafi'i dan juga dalam mazhab Hanbali. Ada yang kata ganti saja dalam mazhab Abu Hanifah. Ada yang kata mukhayyar, boleh pilih nak ganti ataupun nak bayar fidyah. Pandangan Ishaq bin Rahuyah, salah seorang jago hadis dan fiqh. Pandangan hak pelik, yang ni jumhur tak pegang. Apa pun tak kena. Ibn Hazmin Al-Andalusi. Ibn Hazmin jago besar yang tulis kitab Muhalla, yang kita sebut nama dia. Dia ada pandangan hal ni, apa pun tak kena. Yang ni tak kot kan. Di sana ada pandangan yang dinukilkan, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dan sanad yang sahih, diriwayatkan juga oleh Ad-Darqutni dan selainnya. Ditanya kedua-dua mereka ini dalam hal ni, mereka menyatakan yuftiran wala yaqdiyan.
mereka buka puasa dan mereka tak ganti. Wa yut'ima makana kullu yaumin miskinan, dan mereka memberi makan bagi setiap ganti hari itu satu orang miskin. Jadi pendapat Ibnu Abbas, rawi kita baca tadi lah, dan pendapat Abdullah Ibnu Umar, yang menariknya ialah Abdullah Ibnu Umar ni terkenal dengan pendapat yang agak keras sikit. Ibnu Abbas dia terkenal dengan pendapat yang longgar sikit, mudah sikit. Kalau dua watak dalam fiqh ni, dalam kalangan sahabat, pendapat Ibnu Abbas ketat, pendapat longgar, pendapat Ibnu Umar ketat. Sebab itu bila khalifah minta kepada Imam Malik tulis, dia kata elakkan terlalu longgar pendapat Ibnu Abbas dan terlalu ketat pendapat Ibnu Umar. Tapi kedua-duanya ini sepakat satu hal, wanita yang mengandung dan menyusukan anak, mereka itu boleh berbuka puasa jika mau. Mereka ganti bagi setiap hari yang mereka buka puasa itu dengan memberi makan kepada orang miskin. Jadi kalau dia tinggal dah 5 bulan, dah tahun lepas bulan, dia bagilah pada 30 orang miskin makan. Ini pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Kalau tuan-tuan nak pakai pendapat mazhab Syafi'i, tuan-tuan tak mau saya nak pakai mazhab Syafi'i, pakailah, bukan ada orang larang pun. Ada orang marah, pasal apa bagi pendapat tu? Orang nak pakai pendapat saya, hang nak pakai, hang pakailah. Bukan ada orang larang, orang habaq ni pendapat-pendapat ni. Kesemua benda ni adalah ijtihad. Ini bukan Pak Haji Abbas tukang jahit kepiah dalam baju Melayu. Ini Ibnu Abbas, dia punya pendapat pun ialah satu pendapat yang berdasarkan kepada penilaian-penilaian dan ijtihadnya. Demikian Ibnu Umar. Imam Syafi'i dengan hujah-hujahnya, dan juga mazhab Hanbali, demikian juga Abu Hanifah ni, dan sekurang-kurangnya pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ni tidaklah jauh daripada apa yang Ishaq bin Rahuyah sebut, bahawasanya boleh pilih. Maka kalau orang tanya saya kata kalau mampu qada lah. Tapi kalau dah tak mampu, kena suami super aktif ni kan, dah 7 tahun dah ada anak, kalau tanya saya boleh tak dia kata dia nak bayar fidyah kepada setiap orang miskin, saya akan beritahu di sana ada pendapat Abdullah ibnu Umar dan Abdullah ibn Abbas. Saya tak mau macam tu Ustaz. Saya nak pakailah orang dah abang. Orang sebut kemudahan yang ada dalam fiqh. Nabi SAW kata ad-dinu yusr, agama itu mudah. Mustahil kadang-kadang kita nak lihat pandangan fiqh yang membebankan terlalu sehingga orang tak mampu laksanakan. Bila tak mampu, al-amru idza dhaq ittasa'. Benda itu perkara apabila sempit, dia diluaskan dalam fiqh. Maka kalau orang tanya, saya sebut pandangan. Siapa mau boleh pakai. Ada orang, kenapa nak bagi pandangan ni? Kita tak mau sekali ada orang yang tak bayar, tak puasa, dia pergi bayar fidyah. Dia pula kalut pasal puasa orang. Kalau dia bayar fidyah pun dalam pandangan yang dibuat oleh Ibnu Abbas. Saya pernah dengar pahala sah semayang wanita belakang paling besar. Persoalannya bila semayang tarawih, semua jemaah wanita berlumba-lumba duduk di belakang, seolah-olah sah di berhadapan sedikit pahala. Mohon sah, akhirnya sah terputus-putus. Pencerahan Dr. Bazar, adakah benar? Nabi SAW pada zaman dia, solat dalam masjid Nabi ni sempit, tak luas, tak ada penghalang antara lelaki dan wanita, hanya saf yang berbeza. Orang lelaki pula, mereka pula bukan orang kaya. Sebahagian mereka main semayang baju selai saja, sangkut. Bila sujud kadang-kala tersingkap auratnya. Jadi kalau perempuan yang duduk di basah hadapan, kadang-kadang ternampak aurat lelaki.
Jadi boleh ganggu khusyuk dia. Dia ganggu khusyuk. Maka sah dia yang paling baik dalam keadaan itu yang di belakang. Tetapi dalam keadaan zaman dah berubah, orang lelaki mau pakai elok-elok, sah pun tak nampak, maka balik pada asal, sah yang lebih baik yang berada pada depan. Mana lebih baik Allah akbar kabira, ini wajatu wajah ini. Bacaan iftitah ada beberapa bacaan, ada banyak bacaan. Tetapi hadis-hadis banyak menunjukkan bahawasanya selain daripada bacaan itu Nabi membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib ila akhir bacaan dalam iftitah ataupun doa iftitah. Saya ada soalan ketika musafir bapa apa ni? Saya sering solat di atas kenderaan. Soalan saya, apakah dalil membenarkan solat fardu atas kenderaan? Apabila kita musafir, kita boleh turun, kita hendaklah turun untuk solat fardu di bawah. Dalam hadis Nabi solat kenderaan ialah solat sunat. Adapun solat fardu, seseorang turun solat di bawah. Melainkan kapal terbang, dia jangan buka pintu turun bawah lah. Pasal tak ada bawah tu. Jadi Nabi konteksnya ialah unta. Sama lah juga dengan kereta. Bila kita duduk atas kereta, kita tak boleh nak berdiri untuk solat. So kita duduk. Kalau kita nak solat duha atas kereta, tak ada masalah. Tapi nak solat zuhur, turun kalau kita mampu. Melainkan kita tak mampu. Perjalanan tu gelap, kawasan tu sepanjang kawasan tu tak berani kita turun. Hanya kita boleh solat atas kereta. Hal keadaan demikian, kita boleh solat atas kereta. Banyak soalan ni. Apa hukum minum dalam keadaan berdiri? Asalnya minum dalam keadaan duduk. Namun begitu, jika sekiranya orang tak ada kenderaan, tak ada tempat duduk dan seumpamanya, dia boleh juga untuk minum berdiri. Ada riwayat Nabi SAW minum zam-zam dalam keadaan berdiri. Mana kita jawab dah, kita tak jawab. Bagaimana Imam Muslim meriwayatkan banyak hadis sedangkan beliau tak riwayat daripada Imam Bukhari? Adakah Imam Muslim lompat sanad? Imam Bukhari, Imam Muslim dia adalah murid yang dekat dengan Al-Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Ahli-ahli sejarah, ahli-ahli hadis macam-macam perbahasan. Pasal apa dalam Sahih Muslim tak ada hadis daripada Bukhari, sedangkan Bukhari adalah guru utama dia. Mungkin salah sebabnya kerana krisis antara Bukhari dengan Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, seperti mana yang pernah saya sebutkan dulu. Tetapi kita jangan fikir bila dia tak sebut nama Bukhari itu dia lompatlah sanad dia. Tak. Kalau lompat sanad, habis putus sanad, dia hadis dia tak sahih. Dia sebut hadis itu juga tapi melalui guru dia yang lain, yang bukan Bukhari. Karena satu ahli hadis tu, satu hadis yang sama dia datang melalui berbagai-bagai jalan rawi. Adalah juga yang satu jalan rawi, tapi kebanyakan melalui banyak jalan rawi. Saya pernah ternampak FB doktor menerima seorang tetamu di rumah. Cantik rumah doktor. Rumah
soalan saya, bolehkah kita miliki menikmati rumah yang besar demikian? Sebenarnya gambar ni dia tak sama dengan betul. Gambar memang segak kan. Sebab tu tuan-tuan kalau berkenan dengan perempuan di gambar, fikir habis-habis dulu, pergi tengok betul dulu kan. Takut tengok-tengok dalam gambar tu muka bersinar-sinar kita, tapi bila dekat macam kita mendekati bulan kan. Rumah saya tak besar, rumah sewa. Rumah sewa nak buku pun tak apa lah. Tapi sebenarnya bukanlah nak bela diri. Tengoklah gambar lah besar. Kalau rumah besar saya ajaklah cikgu bakat kerap dia minum air. Saya tak ajak dah, jarang ajak dah. Nak duduk tak mana pun tak ada. Duduk kat luar tengah cikgu bakat. Cumanya kalau kata rumah tu kecil langsung tak betul lah. Taklah kecil langsung. Orang kata, oh itu besar. Nampak besar lah, tapi dalam tak besar. Banyak soalan kau apa dah ni? Doakan anak kahwin awal. Ya Allah, kita doa kepada Ya Allah, jadikanlah sahabat kita yang tulis ni dapat berkahwin awal insya-Allah. Amin. Dan kawan anak, Allah kawan dia ujung-ujung. Entah kahwin dulu lah insya-Allah. Kahwin ni yang jadi payah lambat ni pasal kita susah kan. Cuba kita mudahkan orang nak kahwin. Mudahkan mahar, mudahkan urusan kahwin. Jangan payahkan orang nak kahwin kan? Di surau saya sering terjadi imam yang mengimami solat adalah orang yang sama melaungkan azan dan iqamat. Adakah boleh begitu? Solat sah, tak ada masalah. Cuma daripada asal sunnahnya, Nabi imam, Bilal sebagai muazzin, Abdullah ibnu Ummi Maktum sebagai muazzin. Ada pembahagian tugas lah. Tapi kalau dah kampung tu hal lain semua jam. Hadiah tu semua. Saya teringat negeri Arab. Cerita dia di Yarmouk. Budak Yarmouk dengan teruk, bukanlah teruk. Tok Imam tak main. Hak dok boleh bagi-bagi Tok Imam mungkin penceramah kot memang kata hak dok main ni muazzin. Dialah azan, dialah bang, dialah jadi imam. Memang macam tu. Dah hang tahu macam tu, hang pakai elok sikit. Pakai track shoot je. Dengan baju tidur tu. Dia mai Allah, kita yang duduk belakang dengan jubah lah apa kata, lolak lah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin.